Hai, salam sejahtera. Kita bertemu lagi di channel Real Atkins Menu. Channel yang berkongsikan olahan special, menu khas untuk penggemar diet Atkins. Dan olahan hari ini adalah kari ayam jus lemon gaya Atkins. Semestinya tanpa bahan terlarang, terutamanya bahan buatan kilang. Seperti yang saya listkan dalam video ini. Bahan utama yang diperlukan atau digunakan dalam resipi kali ini adalah saya hanya menggunakan ayam segar yang dibersihkan dan dituskan ketulan daging ayam ini. Perlulah dibersihkan dengan bersih, kemudian tuskan seketika. Bahan kedua terpenting adalah 3 sudu besar minyak zaitun extra light. Manakala bahan tumisan pula, kita sekadar menggunakan 1 batang serai segar yang diketuk atau dititikkan kepalanya, 1 batang kayu manis, bersihkan ya, 3 kuntum bunga lawang, sebaiknya bersihkan juga. 11 biji bunga cengkeh yang telah dibersihkan. 11 biji buah pelaga turut dibersihkan. Serta 3 tangkai daun kari segar yang dibersihkan dan dituskan airnya. Kali ini kita turut menggunakan bahan kisaran khas yang dibuat sendiri, seperti 3 sudu besar kisaran rempah kari daging Atkins homemade, dan juga 3 sudu besar kisaran halus cili Atkins homemade. Manakala bahan-bahan yang perlu kita kisarkan sehingga halus adalah sebiji bawang Hollands yang dikupas kulitnya dan dibersihkan, 3 biji bawang kecil yang dikupas kulitnya dan dibersihkan juga, 11 ulas bawang putih, kupas kulitnya, bersihkan juga, 3 batang serai, 3 inci lengkuas, 3 inci halia, 3 biji buah keras, 1 sudu teh biji ketumbar, 1 sudu teh lada sulah, 1 sudu teh lada hitam, 1 sudu teh jintan hitam ataupun habatus sauda, 1 sudu teh jintan putih, 1 sudu teh jintan manis. Kesemuanya perlu dikisar sehingga benar-benar halus. Untuk menimbulkan rasa sedap dan yummy dalam resipi kita sekadar menggunakan 1 cube stok ayam Atkins homemade. Elakkan penggunaan cube stok di pasaran ya. Dan 1/3 cawan. Kali ini saya menggunakan setengah cawan jus perahan lemon segar. Manakala bagi sayur-sayuran khas untuk resipi ini, yang saya gunakan adalah 11 ulas bawang putih yang dikupas kulitnya dan dibersihkan, tak perlu dihiris atau dipotong tau. Dan 1 biji bawang Hollands dibersihkan, dikupaskan kulitnya, potong 6.
Okey, semua bahan telah pun kita siapkan dan kisarkan. Sekarang, jom kita basuh kuali, lap dan letakkan di atas dapur. Onkan. Biarkan sehingga kuali panas. Setelah kuali panas, barulah tuangkan 3 sudu besar minyak zaitun extra light. Ingat, extra light tau, bukannya extra virgin. Kita biarkan minyak zaitun extra light kita tu panas di dasar kuali. Ingat, biarkan sehingga ianya panas di dasar kuali. Sebelum memasukkan serai yang telah kita ketukkan tadi, oleskan minyak dengan menggunakan serai biar ia serata di dasar kuali. Selepas tu barulah masukkan bahan yang perlu ditumis. Seperti yang telah saya listkan tadi. Jangan lupa bahan-bahannya. Lepas tu kita tumiskan sehingga semerbak baunya. Bila dah semerbak baunya, barulah masukkan helaian daun kari. Masukkan kesemuanya dan gorengkan atau tumiskan sekali lagi biar sehingga bau daun kari tadi meresap ke dalam bilik masakan ataupun dapur, biar ianya betul-betul semerbak. Tumiskan sehingga daun kari sedikit kering. Okey? Ingat, sehingga sedikit kering, biar bau daun kari tadi benar-benar meletus di udara. Kemudian barulah masukkan bahan-bahan yang telah kita kisarkan tadi. Kemudian terus kacap gaul di dasar kuali, biar ianya serata antara bahan kisaran dan juga bahan tumisan. Ianya mengambil masa, tapi untuk memastikan resipi kita sedap, perlulah korbankan sedikit masa. Dan ingat, tumis atau gaul masakkannya sehingga naik bau dan sehingga bahan tumisan dan kesemua bahan tadi sedikit kering. Dah nampak sedikit kering, biarkan seketika tanpa perlu usik. Kemudian masukkan 1 sudu besar rempah kari terlebih dahulu. Kemudian terus gaulkannya biar ianya sebati, biar bau rempah kari itu menusuk. Kemudian masukkan lagi 2 sudu besar rempah kari. Dan seperti biasa, dah masukkan bahan tu, jangan lupa untuk gerus gaulkan biar ianya sebati. Biar ianya mesra sebati tau. Bila kesemua bahan telah pun mesra sebati, jangan lupa untuk masukkan cube stok ayam yang telah kita sediakan, kita buatkan sendiri. Dah masuk tu, takkan nak biar saja. Teruslah gaulkannya sehingga cube stok tadi lenyap dan meresap ke dalam bahan sedia ada. Yang di dasar kuali tu, gaulkannya, okey? Gaulkan dengan sekuat hati, sepenuh hati.
Kemudian biarkan seketika dalam 7 minit. Selepas tu, masukkan ke semua ketulan-ketulan daging ayam yang telah kita bersih dan toskan. Kalau nak tukarkan kepada ketulan daging ataupun ketulan daging itik atau daging kambing apa saja pun boleh. Dah masukkan tu, jangan lupa untuk terus gaulkan biar pes dalam kuali tadi menyeliputi ketulan-ketulan ayam kita. Biar ianya benar-benar menyeliputi ketulan-ketulan ayam kita, okey? Ni ambil masa sedikit sebab kita nak pastikan pes tadi yang telah kita siapkan tadi benar-benar menyeliputi ketulan-ketulan ayam yang kita masukkan. Bila dah sebati menyeliputi, tuangkan 3 sudu besar perahan jus lemon segar ke atas ayam. Lepas tu, teruslah gaulkannya biar ianya benar-benar sebati. Rasa-rasanya dah berpuas hati, gaul sebati dan yakin jus perahan lemon tadi dah menyerap ke dalam ketulan-ketulan ayam. Biarkan seketika selama 15 minit di atas dapur. Selepas 15 minit, tuangkan 1 liter air kosong ke dalam kuali kita. Ingat, selepas tuangkan tu, cepat-cepatlah gaulkan biar ianya sebati terendap di dalam air, dalam kuali tadi. Dan jangan lupa kacau biar ianya benar-benar sebati. Biar pes yang melekat di ketulan-ketulan ayam tadi larut dalam air yang kita tuangkan tadi. Dah gaul sebati, biarkan ianya mereneh selama 15 minit dengan api yang sederhana. Selepas 15 minit, barulah kita masukkan 3 sudu besar kisaran halus cili Atkins Homemade. Ingat, boleh je nak kurangkan atau tambahkan lagi sukatan kisaran halus cili kita. Bergantung pada tahap kepedasan yang bersesuaian dengan lidah masing-masing ataupun lidah ahli keluarga kita. Dan jangan lupa terus kacau biar larutan kisaran cili kita tadi serata dalam kuah.
dah kacau sekata dan berpuas hati yang semua bahan-bahan tadi telah pun benar-benar sebati, kita biarkan selama 15 minit lagi. Selepas 15 minit dibiarkan mereneh di atas dapur, kita masukkanlah ke semua bahan sayuran pengganti yang telah kita pilihkan tadi. Ingat, perlu pilih sayuran yang rendah karbohidrat bagi menu Atkins. Dan jangan lupa untuk kacaukan sebati tapi dengan perlahan-lahan. Kali ni tak perlu ditunggu reneh lama sebab kita hanya nak sayur-sayuran tu sedikit lembut. Cukuplah sekadar mereneh dalam 5 hingga 7 minit saja. Sebab kita nak tekstur bawang putih dan juga bawang Holland tadi kekal rangup. Selepas tu bolehlah tutup api dan hidangkan. Untuk ahli keluarga, dan untuk diri sendiri sebagai pengamal diet Atkins. Untuk satu hidangan, cukuplah sekadar meratah 3 ketul sehingga 5 ketul sahaja ayam. Untuk satu hidangan, kita tak perlulah makan terlalu banyak. Jangan lupa untuk minum detox Rough-1 selepas 1 jam selesai berbuka puasa ataupun selepas 1 jam menikmati menu makan malam. Set detox boleh diorder di Instagram real_diet_Atkins_Malaysia.